Alamin. Kimanis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Kerja Raya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, status kemajuan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sehingga Jun 2020 adalah sebanyak 32% bagi 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan. Manakala 3 pakej kerja baharu dan 1 pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna telah ditamatkan kontrak, kini sedang ditender dan dijangka akan dimuktamadkan pada tahun ini. Manakala untuk makluman dari yang berhormat, kerajaan akan tetap meneruskan projek Sarawak Sabah Link Road. Ini soalan berkenaan SSLR, Sabah Sarawak Link Road, yang dilaksanakan secara berfasa, iaitu fasa 1 dari Lawas ke Kampung Pabrunut dan fasa 2 dari Kampung Pabrunut ke Long Lama. Setakat ini surat niat ataupun LOI telah dikeluarkan kepada kontraktor pada 7 Julai 2020, manakala SST akan dikeluarkan apabila kontraktor memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen tender. Manakala bagi projek Lebuh Raya Trans Borneo pula, kerajaan masih meneruskan projek tersebut yang akan menghubungkan negara Brunei, Darussalam, Indonesia dan negeri-negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia. Namun pada masa ini kerajaan hanya menumpukan kepada penyiapan Lebuh Raya Pen Borneo dari Sarawak Sabah Link Road dahulu. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila Kimanis. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan terima kasih kepada kerajaan yang tidak jemu-jemu untuk memberikan penjelasan di dalam Dewan Yang Mulia ini tentang progres dan juga status pembinaan projek Pen Borneo ini. Kita tahu Yang Berhormat Datuk Speaker bahawa pada permulaan di mana projek ini dilaksanakan, dikatakan bahawa penyiapannya ataupun completion date dengan izin pada penghujung tahun 2021 untuk jajaran sejauh 700 km untuk Pen Borneo Sabah. Soalan saya, Yang Berhormat Menteri, bilakah the new completion date dengan izin agak-agak akan diumumkan oleh kerajaan kerana rakyat sedang menanti-nantikan bila projek ini siap. Oleh kerana kita tahu bahawa banyak kelewatan telah pun berlaku tentang projek ini. Yang keduanya, Datuk Speaker, apakah sebab-sebab yang berlaku kelewatan projek ini dan apakah pula langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi sebab kelewatan kerana rakyat ingin tahu sebab-sebabnya. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Ya, berkenaan tarikh completion, memang betul sewaktu diumumkan kerajaan mensasarkan bahawa projek ini boleh disiapkan dalam tahun 2021. Walau bagaimanapun berdasarkan perkembangan terkini, yang mana projek ini yang terdiri daripada 3 fasa projek, 3 fasa projek yang dipecahkan mengikut pakej-pakej. Kerajaan tidak dapat menentukan secara tepat bilakah projek ini akan dapat disiapkan keseluruhannya. Kerana kalau mengikut perkembangan terkini, untuk pakej yang kedua ada melibatkan 4 fasa, 3 sedang dalam proses ditender dan 1 ditender semula disebabkan kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, dan ada lagi 20 fasa yang akan ditender dan dikemukakan pada dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Oleh demikian, pelaksanaan projek itu adalah tertakluk kepada peruntukan oleh agensi pusat dan barulah daripada situ akan dapat ditentukan bilakah projek ini akan dapat disiapkan keseluruhannya. Dan bagi masalah-masalah kelewatan ini berpunca pertama daripada perubahan dasar itu sendiri berkenaan pelaksanaan, dan yang kedua akibat daripada
pertukaran PDP ataupun Project Delivery Partner ataupun dengan izin ataupun rakan pelaksana projek yang telah pun ditamatkan dan diserahkan. Projek ini diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk mengambil alih pelaksanaan projek. Dan juga masalah-masalah yang mana terdapat beberapa fasa di dalam projek itu yang terpaksa ditender semula telah menyebabkan menyumbang kepada faktor kelewatan. Terima kasih Tuan Menteri. Sila soalan tambahan kedua Yang Berhormat Papa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kami rakyat Sabah memang terutamanya di P175 memang mengeluh-ngeluhkan memang mengeluh-ngeluhkan lebuh raya Pan Borneo yang dibina ini. Akan tetapi selepas Pan Borneo ini dibina, bermacam-macam masalah yang telah timbul. Salah satu daripadanya ialah banjir kilat yang selalu melanda orang-orang kampung sepanjang jalan Pan Borneo yang menyebabkan banjir dan juga penanam-penanam padi iaitu petani-petani bermasalah. Jadi ini disebabkan oleh pemasangan kalbut yang tidak mengikut asesmen yang sebenarnya. Jadi soalan saya ialah apakah kerajaan tidak akan membuat asesmen semula atas pemasangan-pemasangan kalbut yang telah dibuat, yang mana ada di antara kalbut itu terlalu kecil menyebabkan perjalanan air mengalir sewaktu hujan tidak begitu lancar. Inilah yang menyebabkan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang kampung sepanjang jalan Pan Borneo. Terima kasih. Terima kasih Papa. Sila Yang Berhormat. Terima kasih Papa di atas soalan tambahan. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, berkenaan masalah assessment culvert ini telah pun saya percaya adalah antara faktor-faktor yang memang diambil kira oleh JKR. Sebab itu salah satu perkara yang saya terangkan sebentar tadi dari segi projek ataupun rakan pelaksana projek PDP itu telah ditamatkan dan projek ini telah diserahkan secara langsung, secara terus kepada JKR Sabah. Ini barangkali salah satu daripada usaha untuk memastikan bahawa kerajaan JKR mempunyai boleh membuat assessment secara terus dan lebih teliti dalam perkara-perkara yang melibatkan pada masalah-masalah timbul yang diakibatkan oleh kelalaian kontraktor yang dilantik. Walau bagaimanapun saya percaya kerajaan sememangnya komited untuk memastikan projek Pan Borneo ini dapat disempurnakan sebaik dan sesegera mungkin. Terima kasih Tuan Menteri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat